Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afindi bin Haji Junaidi. Saya sebagai Peguam Syar'i dan juga pensyarah exam di Universiti Islam Sharif Ali Negara Brunei Darussalam. Pada semester kali ini, saya telah mengajar student-student bagi subjek Muting Syariah, yang mana dalam kelas ini ianya telah bermula pada penghujung bulan April yang lalu dan akan tamat pengajian bagi semester ini pada 11 Julai 2020. Dan Alhamdulillah, sebagai sedikit makluman awal, student-student saya seramai 63 orang. Ia terdiri daripada 3 batch student, pelajar-pelajar, iaitu yang pertamanya daripada pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Kehakiman, dan juga pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul, dan batch yang ketiga terdiri daripada Diploma Perundangan Islam dan Guaman Syar'i. Dan sedikit makluman awal, disebabkan kursus ini adalah untuk menggantikan bagi yang sepatutnya student-student yang mengikuti proses saya ini akan pergi praktikal, tapi disebabkan isu PKP ini dan COVID-19 ini, maka pihak-pihak telah pun dikendaki untuk menjalani pembelajaran secara online. Dan bagi saya, sudah semestinya agak sedikit rumit untuk mengajar, terutama bagi pelajar tahun 3 dan daripada jurusan yang lain, iaitu Fiqh dan Usul, dalam isu atau subjek yang melibatkan kehakiman ini disebabkan latar belakang yang berbeza. Tetapi di atas semangat dan isu komitmen di antara pelajar-pelajar, dan saya sangat berpuas hati. Dan pada kali ini, student-student saya ni dalam tim A lawan tim B. Isu yang mereka akan mempersembahkan berkaitan dengan satu mock trial secara rakaman online yang berkaitan dengan permohonan poligami. Jadi segala yang berlaku di dalam proses pembelajaran ini ia adalah bertujuan untuk proses pembelajaran semata-mata, dan ianya tidak melibatkan mana-mana pihak, dan ia sudah semestinya mengikut kepada pembelajaran anak-anak student ini sendiri pada ketika itu. Jadi mungkin ada sedikit prosedur-prosedur yang berbeza, tapi kita tutup mata saja sebab kita nak bagi pendedahan kepada student yang sedang mengikuti subjek ini. Ayuh, kita saksikan persembahan permohonan poligami mock trial daripada tim A dan tim B Unisa 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum prosiding dimulakan, ada beberapa perkara yang mesti diambil perhatian. 1. Mematikan telefon bimbit. 2. Tidak dibenarkan merakam prosiding mahkamah. 3. Tidak dibenarkan memakai kacamata hitam dan cap. 4. Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam mahkamah. 5. Sila duduk dengan tertib, jangan berpeluk tubuh dan jangan bersilang kaki. 6. Tidak dibenarkan bercakap-cakap atau berbisik-bisik melainkan pihak-pihak yang dibicarakan. 7. Mereka-mereka yang duduk di belakang pihak-pihak tidak dibenarkan membantu memberikan keterangan pihak yang dibicarakan. 8. Ketika hakim masuk bersidang, semua orang hendaklah berdiri dan memberikan tunduk hormat kepada hakim. Semua orang boleh duduk dengan panduan pembantu mahkamah. 9. Pihak-pihak hendaklah memberikan keterangan mereka dengan suara yang jelas dan perlahan serta menggunakan intonasi suara yang sederhana, kerana setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak akan dicatat oleh hakim. 10. Pihak-pihak hendaklah memberikan keterangan dalam keadaan berdiri, dan ketika berdiri dilarang memberi keterangan dalam keadaan berpeluk tubuh, bercekap pinggang, menekan meja dan memasukkan tangan ke dalam poket. 11. Jika kes selesai, pihak-pihak bolehlah beredar dari mahkamah dan menunggu pembantu mahkamah untuk keterangan lanjut di luar mahkamah. 12. Ketidakpatuhan pihak-pihak kepada perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh mahkamah boleh dikenakan tindakan penghinaan terhadap mahkamah. Jika sabit kesalahan, denda RM2,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali.
Sebelum itu, saya ingin mengingati kepada semua yang hadir, ketika hakim masuk diminta semua berdiri dan tunduk hormat kepada hakim. Mahkamah, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon izin Tuan Hakim untuk memulakan perbicaraan pada hari ini. Silakan pembantu. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, pada hari Isnin bertarikh 29 Zulqa'dah 1441 Hijrah, bersamaan 20 Julai 2020 Masihi, pada pukul 9 pagi, bahawa kes adalah kes poligami dengan bilangan kes BM Palang MRHS Palang MAL Sengkang B Palang S004A Palang 012 Palang 07 Sengkang 2020. Plaintiff Muhammad Ali bin Abu Hassan hadir bersama peguam syar'inya Nurul Huda binti Ibrahim dari Tetuan Yusof Ahmad dan Partners. Manakala defendant Nur Hazira binti Hamdan hadir bersama peguam syar'inya iaitu Dayang Syafiqah binti Haji Ayub dari Tetuan Nisa Al-Adl and Company. Silakan peguam syar'i plaintiff. Terima kasih Tuan Hakim. Yang Mulia Tuan Hakim, saya Nurul Huda binti Ibrahim dari Tetuan Yusof Ahmad dan Partners mewakili anak buah mak saya iaitu plaintiff Muhammad Ali bin Abu Hassan bagi kes permohonan poligami. Untuk maklumat Tuan Hakim, wakalah pelantikan peguam syar'i telah difailkan pada 29 hari bulan Syawal 1441 Hijrah bersamaan 21 hari bulan Jun 2020 Masihi di hadapan pendaftar. Pihak kami juga telah memfailkan saman dan penyata tuntutan pada 21 hari bulan Jun 2020 bersamaan 29 hari bulan Syawal 1441 Hijrah. Sebagai rekod mahkamah juga, saman dan penyata tuntutan beserta wakalah peguam syar'i telah pun disampaikan kepada pihak defendant pada 29 hari bulan Syawal 1441 Hijrah bersamaan 21 Jun 2020 Masihi. Dan bagi menyempurnakan penyampaian tersebut, satu evidafit penyampaian telah pun disampaikan bagi membuktikan bahawa penyampaian dokumen-dokumen tersebut telah sempurna disampaikan. Jadi, untuk seterusnya, mohon izin daripada pihak mahkamah, saya selaku wakil daripada pihak plaintiff untuk membacakan penyataan tuntutan plaintiff. Wakalah diterima. Baiklah, perbicaraan dimulakan sekarang dan silakan peguam syar'i plaintiff untuk mulakan. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah Daerah Brunei Muara, Negara Brunei Darussalam, kes mal bilangan BM Sengkang MRS Palang MAL Palang 012 Palang 07 Sengkang 2020 di antara Muhammad Ali bin Abu Hassan sebagai plaintiff dan Nur Hazira binti Hamdan sebagai defendant. Yang pertama, bahawa Muhammad Ali bin Abu Hassan pemegang kad pengenalan nombor 00654321 yang beralamat nombor 31 simpang 123 Sekang 45 Sengkang 67 STKRJ Kampung Katuk B Brunei Muara, Negara Brunei Darussalam adalah plaintiff dalam tindakan ini. Kedua, bahawa Nur Hazira binti Hamdan pemegang kad pengenalan nombor 00046386 berwarna kuning beralamat di nombor 31 simpang 123
Sengkang 45, Sengkang 67, STKRJ, Kampung Katok B, Brunei Muara, Negara Brunei Darussalam adalah defendant dalam tindakan ini. Ketiga, plaintiff dan defendant telah bernikah mengikut hukum syarak pada 9 hari bulan Julai 2003 Masihi bersamaan dengan 9 Jamadil Awal 1424 Hijrah di Masjid Jami' Al-Asri Hasanah Bolkiah, Negara Brunei Darussalam, dan telah didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian, Pembatalan dan Rujuk Orang-orang Islam Daerah Brunei Muara dengan bilangan sijil nikah BM Palang 24 Palang 220 Palang 2003. Keempat, plaintiff dan defendant berkahwin selama 17 tahun dan selama 17 tahun perkahwinan, plaintiff dan defendant tidak pernah bercerai dan defendant adalah isteri pertama. Yang kelima, plaintiff bekerja sebagai seorang direktur senior di Syarikat Penasihat Petroleum Kuala Belait. Yang keenam, pendapatan pokok plaintiff adalah sebanyak RM4,500 diikuti dengan elang bulanan iaitu RM500 menjadi jumlah sebanyak RM5,000. Yang ketujuh, defendant pula bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta St. John yang terletak di Kuala Belait juga. Selepas perkahwinan, plaintiff dan defendant dikurniakan 3 orang cahaya mata yang bernama seperti berikut. Yang pertama, Ahmad bin Muhammad Ali, kad pengenalan 01323231. Yang kedua, Fatimah binti Muhammad Ali, kad pengenalan 01066896. Yang ketiga, Khadijah binti Muhammad Ali, kad pengenalan 01077907. Yang kesembilan, setelah 17 tahun perkahwinan, plaintiff menyatakan hasrat beliau bahawa dia ingin menambah zuriat. Tetapi apakah daya, defendant tidak lagi mampu untuk memberikan zuriat lagi berdasarkan umur yang kian meningkat. Yang ke-10, wanita yang ingin dikahwini plaintiff itu adalah seorang manager asisten yang baru sahaja bekerja di cawangan BSP pada bulan Januari yang lalu, yang bernama Latifah binti Zainal, yang memegang kad pengenalan nombor 00998766. Yang ke-11, plaintiff telah menyuarakan permintaannya kepada defendant, tetapi defendant kurang bersetuju dengan permintaannya. Yang ke-12, plaintiff mahu meneruskan hasrat beliau untuk berpoligami dengan Latifah binti Zainal atas alasan-alasan berikut. Yang pertama, plaintiff ingin menambahkan zuriat. Yang kedua, laporan perubatan menunjukkan yang plaintiff orang yang sehat dan defendant mempunyai masalah untuk melahirkan anak lagi berdasarkan umur yang sudah meningkat. Ketiga, plaintiff mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menyalahkan kedua-dua isteri. Yang terakhir, Latifah binti Zainal juga mempunyai pendapatan yang tetap dan telah mempunyai rumah sendiri yang mana plaintiff tetap akan memberi nafkah yang sama dengan isteri yang sedia ada. Yang ke-13 adalah perbelanjaan bulanan plaintiff sekarang dan akan datang, yang mana perbelanjaan bulanan plaintiff pada masa ini menyatakan yang RM300 akan dibelanjakan untuk rumah, manakala bayaran kereta sebanyak RM450, bayaran sekolah anak sebanyak RM450 untuk ketiga-tiga mereka, nafkah isteri RM300, makan minum luar RM150, belanja sendiri RM100, allowance anak-anak RM450 keseluruhan. Manakala perbelanjaan bulanan akan datang, perbelanjaan rumah isteri pertama sebanyak RM300, manakala isteri kedua RM150, bayaran sekolah anak-anak sebanyak RM450 keseluruhan, nafkah isteri pertama dan isteri kedua adalah RM300 seorang, manakala allowance anak-anak sama seperti yang sebelum ini iaitu RM450, makan minum luar sebanyak RM300 dan belanja sendiri adalah RM100. Yang ke-14, plaintiff, defendant dan bakal isteri telah menjalani proses kaunseling mengadukan isu rumah tangga mereka ini di bahagian khidmat nasihat keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah KSU.
Yang terakhir, berdasarkan pada perkara di atas, plaintiff dengan rasa khusyuk dan tawaduknya memohon agar mahkamah yang mulia ini dapat mengeluarkan perintah seperti berikut. Yang pertama, mahkamah membenarkan plaintiff untuk berpoligami dan dengan Latifah binti Zainal berdasarkan bab 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam tanggal 217 seperti yang dituntut oleh plaintiff. Kedua, kos ditanggung oleh pihak masing-masing. Yang terakhir, apa-apa relief yang difikirkan perlu dapat oleh mahkamah yang mulia ini. Itu saja pernyataan tuntutan pihak plaintiff, Tuan Hakim, dan pihak kami juga ada menerima satu pembelaan daripada hukum syar'i defendant yang difailkan pada 24 Jun 2020. Itu saja dari pihak plaintiff, Tuan Hakim. Pihak peguam defendant ada yang ingin disampaikan. Ya, Yang Mulia Tuan Hakim. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Terlebih dahulu saya Syafiqah binti Haji Ayub dari Tetuan Nisa Al-Adl dan Company mewakili anak guam saya iaitu defendant Nur Hazira binti Hamdan dalam tindakan ini di mana wakalah pelantikan telah pun dilafazkan di hadapan pendaftar pada 24 Jun 2020. Seterusnya Yang Mulia Tuan Hakim, pihak saya mengambil maklum dengan apa yang dinyatakan oleh peguam syar'i plaintiff dan mengesahkan mengenai dengan penerimaan dokumen-dokumen yang dimaksudkan. Yang Mulia Tuan Hakim, merujuk kepada tuntutan pihak plaintiff, saya telah diarahkan bahawa pihak defendant tidak bersetuju dengan tuntutan pihak plaintiff tersebut dan pihak kami telah pun memfailkan pembelaan kepada penyataan tuntutan tersebut pada 24 Jun 2020. Sebagai rekod mahkamah, dokumen tersebut telah pun disampaikan kepada pihak plaintiff melalui peguam syar'inya. Pernyataan pembelaan defendant tersebut ialah dalam Mahkamah Rendah Syariah di daerah Brunei dan Muara, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, Kesmal, bilangan BM Palang MRHS Palang Mal Sengkang B Palang S004E Palang 012 Palang 07 Sengkang 2020 di antara Muhammad Ali bin Abu Hassan sebagai plaintiff dan Nur Hazira binti Hamdan sebagai defendant. Yang pertama, bahawa perenggan 1 hingga 8 pernyataan tuntutan plaintiff adalah diperakui dan disahkan keterangannya. Yang kedua, bahawa dalam pernyataan tuntutan plaintiff perenggan 9, defendant menafikan pernyataan plaintiff. Bahkan, defendant masih dalam keadaan sihat dan masih berkeinginan dan masih mampu untuk melahirkan cahaya mata lagi. Akan tetapi, soal rezeki itu hanyalah urusan Allah. Yang ketiga, bahawa dalam pernyataan tuntutan plaintiff perenggan 10 dan 11 adalah diakui. Ini adalah kerana defendant lebih mengetahui ketidakmampuan plaintiff dalam mengurus kewangan dan pembahagian masa dalam urusan rumah tangga. Selama plaintiff bekerja, defendantlah yang banyak mengorbankan masa dan menguruskan rumah tangga dari segi persekolahan anak-anak, urusan makan minum dan sebagainya. Adapun plaintiff hanya lebih mengutamakan waktu hari-harinya untuk bekerja dan kepentingan plaintiff. Yang keempat, bahawa dalam pernyataan tuntutan plaintiff perenggan 12 adalah tidak dipersetujui kerana alasan-alasan tersebut memang tidak relevan. Jika plaintiff memberi alasan bahawa bakal isteri juga mempunyai rumah sendiri dan akan memberi nafkah yang sama, maka setentunya kemampuan plaintiff dalam perbelanjaan rumah tangga akan berlipat ganda lebih-lebih lagi jika nanti plaintiff mempunyai anak bersama bakal isteri dan setentunya juga bakal isteri mahu menuntut hak yang sama diperlakukan isteri pertama. Yang kelima, defendant juga ingin menegaskan bahawa plaintiff juga seorang perokok yang tegar dan juga seseorang yang bekerja terdedah kepada bahan minyak mentah, toksik dan kimia yang mana memerlukan ujian kesihatan setiap 6 bulan dan terpaksa memakan ubat yang dikhususkan sebagai antibodi dalam menjalankan tugas. Dan telah diingatkan juga oleh pakar perubatan bahawa bekerja dengan terdedahnya bahan-bahan kimia sedikit sebanyak akan menjejaskan kesihatan dalaman lebih-lebih lagi dari segi kesuburan. Yang keenam, bahawa dalam pernyataan tuntutan plaintiff perenggan 13 adalah diakui. Namun, penyata perbelanjaan bulanan tersebut adalah tidak kesemuanya disenaraikan.
Ini bermaksud plaintiff juga menyembunyikan perbelanjaan sebenar yang lain yang harus disediakan seperti bil air, bil api, bil telefon rumah, internet, insurans, hutang kad kredit, potongan bank, perbelanjaan buku-buku sekolah anak-anak, bil telefon bimbit, perbelanjaan minyak petrol dan penyelenggaraan kereta dan lain-lain. Sesalinan bil-bil dan penyata perbelanjaan bulanan dilampirkan secara kolektif dan ditandakan sebagai NHH1A, NHH1B, NHH1C, NHH1D, NHH1E, NHH1F, NHH1G, NHH1H, NHH1I, dan NHH1J. Yang ketujuh, bahawa dalam pernyataan tuntutan plaintiff perenggan 14 adalah diakui dan diambil maklum. Defendant tetap tidak bersetuju mengenai cadangan plaintiff untuk bernikah lagi. Defendant sangat sayang kepada plaintiff dan adalah menjadi tanggungjawab defendant untuk menjaga keharmonian rumah tangga bersama plaintiff dan memantau hal ehwal kebajikannya demi plaintiff dapat memberi perhatian dalam pekerjaan untuk mencari rezeki keluarga. Namun, defendant merasa terkhianati dengan segala pengorbanan yang telah defendant pertaruhkan. Walau bagaimanapun, defendant akan tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Yang ke-8 adalah alasan utama plaintiff hanya menginginkan anak sebagai satu batu loncatan untuk mendapatkan hak berpoligami adalah tidak wajar dan tidak masuk akal. Sedangkan defendant juga menginginkan anak lagi jika diberikan rezeki. Soal adanya itu hanyalah ketentuan Allah. Yang ke-9, bahawa perenggan 15 pernyataan tuntutan plaintiff adalah dibantah dan tidak dipersetujui. Bahawa perenggan 15(e, tuntutan plaintiff adalah tidak dipersetujui sebagaimana yang telah dijelaskan di atas di perenggan 3 hingga 6, memandangkan alasan utama plaintiff adalah tidak munasabah dan ketidakmampuan plaintiff dalam pengurusan dan pembahagian waktu adalah alasan utama defendant atas sebab bantahan permohonan poligami plaintiff. Kos guaman dan tindakan ditanggung oleh pihak masing-masing dan apa-apa relief yang sesuai dan bermanfaat untuk diberikan kepada defendant oleh mahkamah yang mulia ini. Itu saja yang mulia Tuan Hakim. Peguam plaintiff, adakah sudah menerima dokumen dari pihak defendant? Ada Tuan Hakim, mohon dengan izin mahkamah supaya kami diberikan satu tempoh untuk memfailkan jawapan kepada pembelaan defendant. Tuan Hakim. Berapa lama? Dalam masa 2 minggu Tuan Hakim, iaitu pada 3 hari bulan Ogos 2020. Bagaimana pihak defendant? Tidak halangan yang mulia Tuan Hakim. Baiklah, tarikh lanjut bagi kes ini ialah pada 4 hari bulan Ogos 2020, iaitu pada jam 9 pagi. Bagaimana dengan tarikh tersebut, peguam plaintiff dan peguam defendant? Tiada halangan yang mulia Tuan Hakim. Tidak halangan yang mulia Tuan Hakim. Baiklah, mahkamah mengingatkan kepada pihak plaintiff untuk memfailkan jawapan pembelaan dan menyampaikan satu salinan kepada pihak defendant tidak lewat daripada 3 hari bulan Ogos 2020. Berdasarkan kepada bab 132 daripada Perintah Acara Amal Mahkamah Syariah 2005, maka dengan ini mahkamah tangguhkan kes ini pada 4 hari bulan Ogos 2020, iaitu pada hari Selasa jam 9 pagi, dan mahkamah perintahkan pihak-pihak yang berkenaan untuk hadir pada tarikh tersebut. Sekian. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum prosedur dimulakan, ada beberapa perkara yang mesti diambil perhatian. 1. Mematikan telefon bimbit. 2. Tidak dibenarkan merakam prosiding mahkamah. 3. Tidak dibenarkan memakai kacamata hitam dan cap.
4. Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam mahkamah. 5. Sila duduk dengan tertib, jangan berpeluk tubuh dan jangan bersiram kaki. 6. Tidak dibenarkan bercakap-cakap atau berbisik-bisik melainkan pihak-pihak yang dibicarakan. 7. Mereka-mereka yang duduk di belakang pihak-pihak tidak dibenarkan membantu memberikan keterangan pihak yang dibicarakan. 8. Ketika hakim masuk bersidang, semua orang hendaklah berdiri dan memberikan tunduk hormat kepada hakim. Semua orang boleh duduk dengan panduan pembantu mahkamah. 9. Pihak-pihak hendaklah memberikan keterangan mereka dengan suara yang jelas dan perlahan serta menggunakan intonasi suara yang sederhana kerana setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak akan dicatat oleh hakim. 10. Pihak-pihak hendaklah memberikan keterangan dalam keadaan berdiri dan ketika berdiri dilarang memberi keterangan dalam keadaan berpeluk tubuh, bercekap pinggang, menekan meja dan memasukkan tangan ke dalam poket. 11. Jika kes selesai, pihak-pihak bolehlah beredar dari mahkamah dan menunggu pembantu mahkamah untuk keterangan lanjut di luar mahkamah. 12. Ketidakpatuhan pihak-pihak kepada perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh mahkamah boleh dikenakan tindakan penghinaan terhadap mahkamah. Jika sabit kesalahan, denda RM2,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sebelum itu, saya ingin mengingati kepada semua yang hadir, ketika hakim masuk, diminta semua berdiri dan tunduk hormat kepada hakim. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon izin Tuan Hakim untuk memulakan perbicaraan pada hari ini. Silakan pembantu. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam pada hari ini, Selasa bersamaan dengan 4 Ogos 2020 pada pukul 9 pagi bagi kes poligami dengan bilangan Kesmal PM Palang MRHS Palang Mal Sengkambi Palang S004A Palang 012 Palang 07 Sengkang 2020. Plaintiff Muhammad Ali bin Abu Hassan hadir bersama peguam syar'inya Nurul Huda binti Ibrahim dari Tuan Yusuf Ahmad dan Partners. Manakala defendant Nur Hazira binti Hamdan hadir bersama peguam syar'inya iaitu Dayang Syafiqah binti Haji Ayub dari Tuan Nisa Al-Al dan Company. Baiklah, pada perbicaraan yang lalu, Mahkamah telah pun memberikan peluang kepada pihak plaintiff untuk menghulurkan jawapan kepada pembelaan defendant. Mahkamah telah pun menerima dokumen tersebut yang difailkan pada 4 hari bulan Ogos 2020 Masihi. Mahkamah juga telah menerima ikatan pleading yang difailkan oleh pihak plaintiff pada pagi ini. Oleh itu, Mahkamah telah membenarkan kes permohonan poligami untuk diteruskan perbicaraannya. Silakan pihak peguam plaintiff. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Tuan Hakim, nama saya Nurul Huda binti Ibrahim dari Tuan Yusuf Ahmad dan Partners adalah merupakan peguam syar'i bagi plaintiff dalam tindakan ini. Mohon izin daripada pihak mahkamah, saya selaku wakil daripada pihak plaintiff untuk membacakan jawapan plaintiff pada tuntutan balas defendant. Baiklah, sila teruskan peguam syar'i plaintiff. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Brunei Muara, Negara Brunei Darussalam, Kesmal bilangan BM, Palang MRHS, Palang MAL, Sengkang B, Palang S004A, Palang 012, Palang 07, Sengkang 2020, di antara Muhammad Ali bin Abu Hassan dan Nur Hazira binti Hamdan. Yang pertama, bahawa dalam pernyataan pembelaan defendant peringkat 2, plaintiff menafikan dakwaan defendant bahawa dia masih mampu melahirkan anak. Kira-kira bulan April 2010, yang mana 10 tahun yang lalu,
defendant pernah mengadu sakit di bahagian bawah perut. Lalu, plaintiff membawa defendant ke hospital untuk diperiksa. Doktor perubatan pada ketika itu mengisahkan bahawa defendant mengidap penyakit endometriosis yang menghalangnya daripada melahirkan anak. Dinyatakan salin medical report dilaporkan sebagai lampiran A. Yang kedua, bahawa dalam pernyataan pembelaan defendant peringkat 3, plaintiff mengakui bahawa defendant sedikit sebanyak mengetahui tentang urusan kewangan plaintiff. Plaintiff menafikan dakwaan defendant bahawa plaintiff lebih mengutamakan kerajaan dan kepentingannya. Kesemua pembelanjaan barangan rumah, termasuk makan dan minum, dibayar sepenuhnya oleh plaintiff. Yang ketiga, bahawa dalam pernyataan pembelaan defendant peringkat keempat, plaintiff membantah bahawa alasan-alasan tersebut memang relevan. Kerana bakal isteri juga bertanggungjawab dalam urusan pembelanjaan rumah tangga. Disebabkan bakal isteri mempunyai rumah sendiri dan pekerjaan yang stabil, perkara ini boleh menolong plaintiff dalam urusan perbelanjaan seharian. Yang keempat, bahawa dalam pernyataan pembelaan defendant peringkat yang kelima, plaintiff membantah pernyataan defendant kerana tidak relevan. Ujian kesihatan yang dibuat oleh plaintiff setiap 6 bulan dan ubat antibody tersebut adalah permintaan majikannya, iaitu syarikat Brunei Shell Petroleum, kepada setiap pekerja dan tidak ada kena-mengena dengan hal ehwal kesihatan plaintiff. Pakar perubatan juga mensahkan bahawa peluang pendedahan bahan minyak dan kimia dan menjejaskan kesuburan plaintiff adalah amat tipis. Di sini juga telah dilaporkan sesalinan medical report dilaporkan sebagai lampiran B. Yang kelima, bahawa dalam pernyataan pembelaan defendant peringkat 7, plaintiff mengakui dan mengambil maklum tentang hal itu. Namun, plaintiff tetap hasrat untuk berpoligami dengan bakal isterinya. Plaintiff memahami perasaan defendant, tetapi hasrat plaintiff untuk berkahwin baru tidak membawa maksud bahawa plaintiff tidak lagi sayang kepada defendant atau mengkhianati permohonan defendant selama berumah tangga. Plaintiff yang bahawa tanggungjawabnya sebagai suami kepada 2 orang isteri boleh dijalankan dengan sebaiknya. Yang keenam, bahawa dalam pernyataan pembelaan defendant peringkat 8 tidak dipersetujui pernyataan defendant bahawa tujuan plaintiff berpoligami adalah untuk mendapatkan anak semata-mata. Adapun plaintiff dan bakal isterinya berjumpa kali pertama di tempat kerja mereka, iaitu Brunei Shell Petroleum pada bulan Februari 2020. Setelah mengenali plaintiff lebih dari sebulan, bakal isteri menceritakan bahawa dia mengalami penderaan rumah tangga daripada perkahwinan sebelumnya. Oleh itu, plaintiff merasa belas kasihan terhadap bakal isterinya yang juga sudah lama berhasrat untuk mempunyai anak dan meminta plaintiff untuk mengahwininya. Itu sahaja jawapan plaintiff kepada tuntutan balas defendant yang mulia Tuan Hakim. Bagaimana peguam defendant? Adakah pihak defendant ingin mengemukakan sebarang jawapan kepada pembelaan tuntutan balas plaintiff? Ya, Tuan Hakim, mohon dengan izin mahkamah supaya diberikan satu tempoh untuk memfailkan jawapan defendant kepada pembelaan tuntutan balas plaintiff, Tuan Hakim. Baiklah, mahkamah memberikan masa seminggu untuk memfailkan jawapan tersebut. Adakah pihak peguam syar'i defendant bersetuju? Tiada halangan, Tuan Hakim. Baiklah, tarikh lanjut bagi kes ini ialah pada 11 Ogos 2020, iaitu pada jam 9 pagi. Bagaimana dengan tarikh tersebut, peguam plaintiff dan peguam defendant? Tiada halangan yang mulia Tuan Hakim. Tiada halangan yang mulia Tuan Hakim. Baiklah, mahkamah mengingatkan kepada pihak defendant untuk memfailkan balasan dan menyampaikan satu salinan kepada pihak plaintiff tidak lewat daripada 11 hari bulan Ogos 2020. Berdasarkan kepada bab 132 daripada Perintah Acara Mal Mahkamah Syariah 2005, maka dengan ini mahkamah tangguhkan kes ini pada 11 hari bulan Ogos 2020, iaitu pada jam 9 pagi, dan mahkamah perintahkan pihak-pihak hadir untuk tarikh tersebut. Sekian. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon izin Tuan Hakim untuk memulakan perbicaraan pada hari ini. Silakan pembantu. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam, pada hari ini Selasa bertarikh 21 hari bulan Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 11 hari bulan Ogos 2020 pada pukul 9 pagi bagi kes poligami dengan bilangan kesmal DM Sengkang MRHS Palang Mal Sengkang B Palang S004E Palang 012 Palang 07 Sengkang 2020. Plaintiff Muhammad Ali bin Abu Hasan hadir bersama peguam syar'inya iaitu Nurul Huda binti Ibrahim dari Tetuan Yusuf Ahmad dan Partners. Manakala defendant Nur Hazirah binti Hamdan hadir bersama peguam syar'inya iaitu Dayang Nurul Nabilah binti Haji Mat Nur dari Tetuan Nisa Al-Ad and Company. Baiklah, pada perbicaraan yang lalu, Mahkamah telah pun memberikan peluang kepada pihak plaintiff untuk menghulurkan jawapan kepada pembelaan defendant. Mahkamah telah pun menerima dokumen tersebut yang difailkan pada 4 hari bulan Ogos 2020 Masihi. Mahkamah juga telah menerima ikatan pleading yang difailkan oleh pihak plaintiff pada pagi ini. Oleh itu, Mahkamah telah membenarkan kes permohonan poligami untuk diteruskan perbicaraannya. Silakan pihak peguam plaintiff. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Tuan Hakim, nama saya Nurul Huda binti Ibrahim dari Tetuan Yusuf Ahmad dan Partners adalah merupakan peguam syar'i bagi plaintiff dalam tindakan ini. Hari ini, seperti yang diisytiharkan sebentar tadi, bahawa pleading kes telah pun ditutup dan pada pagi ini, pihak kami bersedia untuk meneruskan perbicaraan ini. Pihak plaintiff ingin memaklumkan kepada mahkamah bahawa plaintiff mempunyai 2 orang saksi. Seterusnya, saya memohon kepada Tuan Hakim untuk memanggil plaintiff ke kandang saksi bagi pemeriksaan utama. Baik, plaintiff sila masuk ke kandang saksi. Sebelum plaintiff mengangkat sumpah, adalah diingatkan agar plaintiff perlu berfikir terlebih dahulu. Jika plaintiff berbohong atau tidak bercakap benar, sesungguhnya lalu Allah itu amatlah besar. Wa'iyyazubillah. Silakan plaintiff. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi, bahawa saya Muhammad Ali bin Abu Hasan, kad pengenalan bernomor 00/65431, berwarna kuning, dengan ini bersumpah bahawa saya akan bercakap benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar-benar belaka.
Jika saya tidak bercakap benar, saya akan bersalah di sisi agama dan undang-undang. Adakah plaintiff faham dengan apa yang dilafazkan sebentar tadi? Ya, faham Tuan Hakim. Seperti apa yang plaintiff sumpahkan tadi, plaintiff terikat untuk berkata benar. Maka hendaklah bercakap benar dan jangan sesekali bercakap bohong. Kerana sesungguhnya laknat Allah adalah lebih besar, wa iyyazubillah. Jadi, plaintiff perlu berfikir sebelum memberi keterangan. Jika plaintiff yakin dengan apa yang dicakapkan itu benar, barulah kamu berkata benar. Faham? Faham Tuan Hakim. Silakan duduk. Silakan peguam plaintiff untuk memulakan. Terima kasih Tuan Hakim. Mohon izin untuk saya memulakan pemeriksaan soal utama kepada plaintiff. Silakan. Apakah hubungan tuan plaintiff dengan defendant dalam tindakan ini? Defendant merupakan isteri saya yang sangat saya cintai. Apakah alasan tuan mahu untuk berpoligami? Kerana saya ingin menambah zuriat saya dan saya ingin mengikut sunnah Nabi yang mana perkahwinan itu boleh menambah dan meluaskan rezeki saya. Akan tetapi isteri saya tidak dapat memberikan saya zuriat lagi disebabkan umurnya yang kian meningkat. Seandainya tuan berkahwin lagi, adakah tuan mampu untuk berlaku adil? InsyaAllah saya mampu. Tiada soalan lagi Tuan Hakim. Baiklah, silakan duduk. Pihak defendant, ada yang ingin ditanyakan kepada plaintiff? Ya, mohon izin Tuan Hakim untuk mengemukakan beberapa soalan kepada plaintiff. Silakan. Berdasarkan pernyataan penuntutan plaintiff, peringkat 9, plaintiff telah menyatakan hasrat ingin menambah zuriat lagi. Dan sebentar tadi, plaintiff ada mengatakan bahawa isteri plaintiff tidak dapat memberikan zuriat. Boleh terangkan kepada mahkamah dengan lebih jelas? Pada tahun ini umur isteri saya ialah 36 tahun. Seperti yang saya ketahui, lingkungan umur isteri saya tersebut adalah berisiko tinggi untuk mendapatkan zuriat lagi. Boleh ceritakan bagaimana plaintiff mengenal bakal isteri? Saya mengenali bakal isteri di tempat kerja saya. Dia mula bekerja pada bulan Januari 2020. Dari situlah kami berkenalan. Adakah tuan kerap berjumpa dengan perempuan tersebut? Saya berjumpa dengan perempuan itu setiap hari waktu bekerja, dan kadang-kadang kami juga pergi makan bersama-sama. Itu saja soalan daripada pihak defendant Tuan Hakim. Adakah peguam plaintiff ingin memeriksa semula plaintiff? Ya Tuan Hakim. Silakan peguam plaintiff. Terima kasih Tuan Hakim. Tuan plaintiff, sebentar tadi tuan ada menyatakan yang tuan berjumpa dengan bakal isteri tuan setiap hari waktu bekerja dan makan tengah hari bersama. Adakah tuan berduaan? Tidak. Semestinya dengan rakan kerja saya, kerana saya dan bakal isteri selalu berjumpa pada waktu kerja atas urusan kerja sahaja. Manakala pada waktu tengah hari, kami akan makan tengah hari bersama-sama dengan rakan sekerja yang lain. Kerana saya tidak mahu menimbulkan fitnah sekiranya kami keluar berdua-duaan. Lebih-lebih lagi, dia merupakan orang baru di dalam syarikat kami. Tiada soalan lagi Tuan Hakim. Adakah pihak plaintiff mempunyai saksi untuk memberikan keterangan? Ya, ada Tuan Hakim. Pembantu, sila panggil saksi untuk masuk ke kandang saksi. Saksi, sila angkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahi wabillahi watallahi bahwa saya Latifah binti Zainul kad pengenalan bernomor 00/998766. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya akan bercakap benar dan tidak ada yang tidak benar melainkan benar-benar belaka. Jika saya tidak bercakap benar, saya akan bersalah di sisi agama dan juga undang-undang. Adakah saksi paham apa yang dilafazkan? Paham Tuan Hakim? Silakan dulu. Silakan program defendant. Silakan program defendant. Terima kasih Tuan Hakim. Yang mulia Tuan Hakim, mohon izin bagi saksi plaintiff untuk menggunakan intonasi bahasa Indonesia sewaktu memberi keterangan. Silakan. Yang mulia Tuan Hakim, mohon izinkan saya untuk menggunakan pemeriksaan soal utama pada saksi pertama saya. Silakan. Saksi, saya ingin mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab dengan perlahan, dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Jika saksi tidak faham soalan saya, beritahu saya agar saya dapat mengulangnya sekali lagi. Saksi, sila perkenalkan diri dan latar belakang saksi. Baik, nama saya Latifah binti Zainul, saya berumur 28 tahun. Saya telah menikah dan berkahwin pada tanggal 18 Mei 2018 dan saya telah ditalak satu oleh mantan suami saya di hadapan Mahkamah Rendah Syariah dan saya mula bekerja sebagai manajer asisten di cawangan PSB. Boleh Puan nyatakan apa hubungan Puan dengan pihak plaintiff? Hubungan saya dengan pihak plaintiff, saya adalah rekan kerja dan bakal istri plaintiff. Adakah Puan maklum yang mana Tuan plaintiff telah berkahwin dan mempunyai anak? Ya, saya sudah maklum bahwa plaintiff sudah mempunyai anak dan berumah tangga. Puan Latifah, boleh Puan nyatakan sebab Puan diceraikan? Sebab saya diceraikan karena saya masih belum bisa untuk memberikan sebuah zuriat, tapi itu bukan puncak karena kesalahan saya. Karena setelah saya bercerai dari mantan suami saya melakukan pemeriksaan kepada dokter untuk membuktikan adakah saya masih bisa memberikan zuriat atau tidak. Setelah itu dokter menyatakan bahwa saya masih bisa untuk memberikan zuriat. Tidak salah lagi Tuan Hakim. Baiklah, boleh duduk. Adakah pihak plaintiff mempunyai saksi lain untuk memberikan keterangan? Ya Tuan Hakim. Pembantu, sila panggil saksi untuk masuk ke kandang saksi. Saksi, sila angkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi bahwa saya Nur Syazatul Azimah binti Aswandi kad pengenalan bernomor 01094718 dengan ini bersumpah bahawa saya akan bercakap benar, tidak ada yang tidak benar melainkan benar-benar belaka. Jika tidak bercakap benar, saya akan bersalah di sisi agama dan undang-undang. Adakah saksi faham apa yang dilafazkan sebentar tadi? Faham Tuan Hakim. Baik, silakan duduk. Silakan program plaintiff. Terima kasih Tuan Hakim. Yang mulia Tuan Hakim, mohon izinkan saya untuk memulakan pemeriksaan soal utama kepada saksi kedua saya. Silakan. Puan, saya akan
mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan soal utama ini, maka sila jawab perlahan-lahan dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Jika saksi tidak faham soalan saya, beritahu saya agar saya dapat mengulangnya lagi. Saksi sila perkenalkan diri dan latar belakang saksi. Nama saya Nur Syazatul Azimah binti Aswandi, bekerja sebagai doktor di klinik Penaga Health Center Brunei Shell Petroleum. Apakah hubungan Puan dengan plaintiff? Saya merupakan doktor serta penasihat kesihatan untuk plaintiff. Dan bolehkah Puan Doktor terangkan kondisi kesihatan plaintiff sekarang? Kondisi plaintiff adalah baik dan lulus mengikut syarat dan terma yang disediakan oleh pihak BSP. Tiada soalan lagi, Tuan Hakim. Baik, silakan Ibu. Mahkamah seterusnya akan memanggil defendant untuk memberi keterangan. Defendant, silakan masuk ke kandang saksi. Defendant, sila angkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi bahawa saya Nur Hazira binti Hamdan, kad pengenalan bernombor 00046386 berwarna kuning. Dengan ini bersumpah bahawa saya akan bercakap benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar-benar belaka. Jika saya tidak bercakap benar, saya akan bersalah di sisi agama dan undang-undang. Adakah defendant faham apa yang dilafazkan? Ya, faham Tuan Hakim. Seperti apa yang defendant sumpahkan tadi, defendant terikat untuk berkata benar. Maka hendaklah bercakap benar dan jangan sesekali bercakap bohong, kerana sesungguhnya laknat Allah adalah lebih besar. Wa iyyazubillah. Jadi, defendant perlu berfikir sebelum memberi keterangan. Jika defendant yakin dengan apa yang dicakapkan itu benar, barulah kamu berkata benar. Faham? Faham. Silakan duduk. Baiklah, peguam defendant, silakan. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Mohon izin untuk saya memulakan pemeriksaan soal utama bagi defendant. Defendant, saya akan mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab perlahan-lahan dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Jika defendant tidak faham soalan saya, beritahu saya agar saya dapat mengulanginya lagi. Defendant, sila perkenalkan diri dan latar belakang defendant. Nama saya Nur Hazira binti Hamdan. Saya berumur 36 tahun. Saya tinggal bersama suami saya iaitu pihak plaintiff di alamat nombor 31 Simpang 123 Sengkang 45 Sengkang 67 STKRJ Kampung Katok B, Brunei Muara Negara Brunei Darussalam. Saya bekerja sebagai guru di sekolah St. John Kuala Belait. Sepanjang tempoh perkahwinan kami mempunyai 3 orang anak yang mana keduanya adalah perempuan dan seorang lagi lelaki. Adakah defendant mengetahui bahawa plaintiff ingin berpoligami? Ya, saya tahu tapi saya tidak bersetuju. Mengapakah defendant tidak bersetuju? Kerana saya yakin ketidakmampuan plaintiff dalam mengurus kewangan dan membahagikan masa dalam urusan rumah tangga. Adakah defendant mengenali bakal isteri plaintiff? Saya tidak mengenalinya tetapi saya berasa simpati terhadapnya kerana jika dia jadi berkahwin dengan suami saya yang memang tidak berkemampuan dalam mengatur kewangan dengan baik, ditambah lagi dengan kesibukan plaintiff dalam kerjayanya. Ada lagi keterangan yang defendant ingin sampaikan? Tidak ada. Baiklah defendant, itu saja Tuan Hakim. Pihak peguam plaintiff, adakah ada ingin yang untuk disampaikan kepada defendant? Ya, Tuan Hakim. Silakan. Puan Hazira,
Adakah Puan mengetahui bahawa plaintiff sudah mengisikan borang untuk berpoligami? Saya tahu dan saya tidak bersetuju. Dan adakah defendant mengetahui bahawa plaintiff ingin mempunyai anak lagi? Ya, saya mengetahui. Saya juga masih dalam keadaan yang sihat dan mampu serta ingin melahirkan cahaya mata lagi. Akan tetapi kebelakangan ini, kami berdua kurang masa bersama dengan alasan suami sibuk bekerja. Boleh Puan nyatakan waktu dan hari bekerja Puan? Saya bekerja hari Isnin hingga Khamis dan juga hari Sabtu dari jam 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan adakah ketiga-tiga anak Puan menuntut di sekolah di bandar? Ya, Boleh Puan nyatakan siapa yang mengambil mereka pulang dari sekolah? saya. Dan adakah Puan mengetahui yang mana plaintiff menginginkan anak lagi, akan tetapi Puan defendant sedang mengidap penyakit endometriosis? Ya, saya mengetahui, tapi itu 10 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, saya pernah menjalani perubatan dan sekarang saya sudah sembuh. Tiada soalan lagi, Tuan Hakim. Adakah peguam defendant ingin memeriksa semula defendant? Ya, ada Tuan Hakim. Silakan peguam defendant. Defendant, boleh terangkan kepada mahkamah bagaimana defendant mengenali perempuan yang plaintiff ingin kahwini itu? Sebenarnya saya tidak kenal perempuan itu, tetapi saya selalu mendapati suami saya membawa telefon bimbitnya ke mana-mana. Pada mulanya saya abaikan saja dan cuba untuk bersangka baik. Namun pada satu malam hati saya tergerak untuk melihat telefon bimbit suami saya yang ketika suami saya berada di dalam bilik air. Saya ternampak perbualan teks dia dengan seorang yang di-save sebagai my love. Perbualan mereka sangat mesra kerana mereka ada menyatakan hasrat untuk berkahwin. Dan perbualan teks mereka yang terakhir ialah perempuan tersebut membawa suami untuk berjumpa di salah sebuah butik pengantin yang terletak di Q-Lab. Tetapi saya diamkan perkara ini dulu kerana tidak mahu terburu-buru. Pada keesokan harinya, selepas mengantar anak-anak saya ke sekolah, saya pun menuju ke tempat butik pengantin yang mereka maksudkan. Dan saya melihat suami saya bersama dengan perempuan lain agak mesra sambil melihat baju pengantin. Hati isteri mana yang tidak hancur bila kesetiaan dicurangi? Tuan Hakim, di sini saya ingin memberikan gambar sebagai bahan bukti. Dengan ini, Tuan Hakim, bahan bukti gambar dan teks mereka berdua ditandakan sebagai eksibit D3. Defendant, ada lagi keterangan yang ingin disampaikan? Tidak ada. Itu saja daripada pihak kami, Yang Mulia Tuan Hakim. Adakah pihak defendant mempunyai saksi untuk memberi keterangan? Ya, ada Tuan Hakim. Defendant, sila balik ke tempat duduk asal. Pembantu, sila panggil saksi untuk masuk ke kandang saksi. Saksi, sila angkat sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah wa billahi wa tallahi bahawa saya Nadira binti Haji Saleh, kad pengenalan bernombor 01101010
berwarna kuning. Dengan ini bersumpah bahawa saya akan bercakap benar. Tidak ada yang benar melainkan benar-benar belaka. Jika saya tidak bercakap benar, saya akan bersalah di sisi agama dan undang-undang. Adakah saksi faham apa yang dilapaskan? Faham, Tuan Hakim. Silakan duduk. Silakan peguam defendant. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Mohon izin untuk saya memulakan pemeriksaan soal utama bagi saksi defendant. Saksi, saya akan mengemukakan beberapa soalan di perenggan pemeriksaan soal utama ini. Sila jawab perlahan-lahan dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Jika saksi tidak faham dengan soalan saya, beritahu saya agar saya dapat mengulanginya lagi. Baiklah. Saksi, boleh nyatakan nama dan nombor kad pengenalan dan sila nyatakan apakah kaitan saksi dengan defendant. Nama saya Nadira binti Haji Saleh dan memegang kad pengenalan bernombor 01/10101010. Saya adalah doktor pakar sakit puan yang merawat Puan Hazirah selama 5 tahun. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen muka surat 13 dan ditandakan sebagai D12 iaitu kad pengenalan saksi. Saksi, boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan penyakit endometriosis? Penyakit endometriosis adalah salah satu penyakit yang sering dialami oleh perempuan yang mengandung, yang mana janin yang dikandung berada di luar rahim, akan tetapi penyakit ini boleh dipulihkan jika mendapat rawatan intensif. Saksi, di dalam jawapan defendant kepada jawapan plaintiff di perenggan nombor 1 ada menyatakan bahawa defendant telah pun pulih dari penyakit berkenaan. Boleh terangkan dengan lebih jelas maksud perkara ini? Puan Hazirah adalah pesakit saya yang menjalani rawatan intensif sebagaimana yang telah disarankan oleh pihak hospital bagi menyembuhkan penyakit yang dialami. Puan Hazirah juga mengikuti program-program kaedah rawatan tersebut kerana Puan Hazirah berhasrat ingin kembali mengandung seperti biasa. Selama 5 tahun, saya memantau rekod kesihatan Puan Hazirah dan mendapati beliau mempunyai peningkatan setiap kali perjumpaan dan beransur pulih sehingga kini. Tiada soalan lagi. Itu saja dari pihak defendant Yang Mulia Tuan Hakim. Mengenangkan tidak ada lagi keterangan daripada pihak defendant dan plaintiff, sebelum mahkamah memutuskan, mahkamah mengarahkan pihak plaintiff dan pihak defendant untuk memfailkan hujah. Dengan izin Tuan Hakim, kami memohon perbicaraan hari ini ditangguhkan untuk memfailkan hujah-hujah. Dengan itu, mahkamah memutuskan pada Selasa 18 hari bulan Ogos 2020 jam 9 pagi untuk perbicaraan selanjutnya. Pihak plaintiff dan pihak defendant ada halangan dengan tarikh tersebut? Tidak ada halangan Tuan Hakim. Tidak ada halangan Tuan Hakim. Dengan ini, mahkamah menangguhkan kes ini. Mahkamah menetapkan 18 hari bulan Ogos 2020 untuk perbicaraan selanjutnya. Mahkamah mengarahkan semua pihak-pihak untuk hadirkan diri pada hari tersebut. Maka dengan ini mahkamah tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam pada hari ini Selasa bertarikh 18 hari bulan Ogos 2020 Masihi bersamaan 28 Zulhijjah 1441 Hijrah pada pukul 9 pagi
bahawa kes adalah kes poligami dengan bilangan kes BM palang MRHS palang MAL sengkang B palang S004E palang 012 palang 07 sengkang 2020. Plaintiff Muhammad Ali bin Abu Hasan hadir bersama peguam syar'inya Nurul Huda binti Ibrahim dari Tetuan Yusuf Ahmad dan Partners. Manakala defendant Nur Hazirah binti Hamdan hadir bersama peguam syar'inya yaitu Dayang Nurul Nadirah binti Abdul Razak dari Tetuan Nisa Al-Adal dan Company. Baiklah, pada perbicaraan yang lalu, Mahkamah telah pun memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk memfailkan hujah masing-masing. Dan seperti mana yang telah Mahkamah tetapkan, hari ini adalah lanjutan perbicaraan bagi penghujahan pihak-pihak. Adakah pihak-pihak sudah bersedia? Ya Tuan Hakim, pihak defendant telah sempurna memfailkan hujah penutup kes dan menyerahkan satu salinan kepada peguam plaintiff pada 9 Julai 2020 Masihi. Ya Tuan Hakim, pihak plaintiff telah memfailkan hujah penggulung pada peguam defendant dan telah sempurna difailkan pada 11 hari bulan Ogos 2020. Masih. Ya, Mahkamah ada menerima hujah pihak-pihak. Oleh kerana pihak-pihak telah bersedia untuk memulakan perbicaraan masing-masing, maka Mahkamah mengarahkan agar perbicaraan ini dimulakan oleh pihak defendant untuk menutup kesnya. Izinkan saya Tuan Hakim untuk memulakan hujah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Tuan Hakim, dalam Mahkamah Rendah Syariah di daerah Brunei dan Muara, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, kes mal bil BM palang MRHS palang mal sengkang B palang S004E palang 012 palang 07 sengkang 2020 di antara Muhammad Ali bin Abu Hasan, plaintiff, dan Nur Hazirah binti Hamdan, defendant. Yang Mulia Tuan Hakim, bahawa pada 21 hari bulan Jun 2020 Masihi, pihak plaintiff telah memfailkan satu tuntutan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Brunei dan Muara dengan bilangan kes BM palang MRS palang mal sengkang B palang S004E palang 012 palang 07 sengkang 2020. Bagi mendapatkan perintah seperti berikut. Mahkamah membenarkan plaintiff untuk berpoligami dengan Latifah binti Zainul berdasarkan bab 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 seperti mana yang dituntut oleh plaintiff. Kos proceeding hendaklah ditanggung oleh pihak defendant dan apa-apa relief yang difikirkan perlu dan patut oleh mahkamah yang mulia ini. Bahawa sebutan pertama bagi kes ini telah didengar di hadapan Yang Mulia Tuan Hakim pada 4 hari bulan Julai 2020 Masihi. Bahawa pada 6 hari bulan Julai 2020 Masihi, pihak defendant telah selesai memberikan keterangan penuhnya di mahkamah ini dan seterusnya memanggil saksinya. Bahawa pada 8 hari bulan Julai 2020 Masihi, mahkamah telah memerintahkan kepada responden dan pemohon untuk memfailkan hujah dan akan memutuskan berdasarkan hujah-hujah tersebut dan keputusan akan didengar pada 10 hari bulan Julai 2020 Masihi. Yang Mulia Tuan Hakim, bahawa perkara yang patut diambil perhatian oleh plaintiff dalam permohonan ini adalah berdasarkan dengan kepada bab 61-1 Perintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam 1999, di mana berdasarkan peruntukan ini sudah jelas akan kewajipan suami untuk memberikan dan menyediakan nafkah kepada isteri yang sah. Dengan kegagalan seorang suami dalam menyediakan nafkah tersebut telah mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawab dan selaku ketua dalam keluarga. Allah berfirman dalam tafsirnya surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim ketika kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Mengikut dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid 3 dalam bab nafkah, bahawa walaupun ayat itu adalah ditujukan kepada perempuan-perempuan atau isteri-isteri yang menjalani iddah kerana ditalak oleh suaminya, akan tetapi merumahkan atau memberi tempat kediaman isteri adalah lebih utama. Berdasarkan prinsip syarak, plaintiff memang telah ada memberikan rumah untuk defendant untuk tempat kediaman bersama yang layak kerana ia merupakan sebuah rumah khas untuk hanya didiami plaintiff dan defendant serta anak-anaknya.
Manakala rumah bakal isteri yang kedua itu seperti mana yang dinyatakan oleh plaintiff adalah rumah yang disediakan oleh pihak majikan bagi pekerjanya sebagai kemudahan tempat tinggal. Maka akan tiba suatu hari kelak sudah pasti plaintiff harus menyediakan sebuah rumah khusus layaknya seperti isteri pertama, defendant. Dan itu adalah satu keadilan yang patut didapati oleh bakal isteri sebagai haknya. Hal yang akan berbangkit kelak adalah kemampuan plaintiff dalam menyediakan rumah di mana potongan bil rumah serta kemudahan di dalamnya juga akan menjejaskan keuangan plaintiff, memandangkan bakal istri juga seorang yang berjawatan tinggi dan berkemampuan. Sudah pasti cita rasa pengubahsuaian rumah juga memerlukan perbelanjaan yang besar, dan ini boleh mendorong kepada kezaliman dan ketidakadilan dalam perbelanjaan dan pemberian nafkah. Telah disebutkan Imam Syafi'i telah mentafsirkan perkataan-perkataan yang akhir dalam ayat 3 surah An-Nisa, yaitu yang tafsirnya supaya kamu tidak menyebabkan istri-istri itu mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Berdasarkan kepada tafsiran itu, mazhab Syafi'i telah berpendapat bahawa bolehnya berkahwin lebih dari satu istri. Itu bergantung kepada kebolehan suami dari segi kewangan memberi nafkah yang mencukupi kepada lebih dari seorang istri. Pendapat ini telah diterima Undang-Undang Keluarga di Syria yang membolehkan mahkamah menolak permohonan seseorang yang telah memberi istri ingin berkahwin lagi, dan telah dibuktikan ia tidak boleh memelihara istri yang ada. Jelas kepada rujukan tersebut di atas dapatlah disimpulkan seperti berikut. Plaintiff tidak dapat memberikan alasan dan bukti yang munasabah berkaitan kewajaran plaintiff berpoligami dan memenuhi syarat patut dan perlu di dalam permohonan ini. Defendant selaku ibu telah banyak memikul tanggungjawab dari segi tenaga, maupun mental, di samping menampung perbelanjaan yang kurang demi kebutuhan keperluan seharian dan anak-anak. Begitu juga adalah sudah menjadi kewajipan dan tanggungjawab serta tugas defendant untuk memenuhi keinginan batin plaintiff. Kesuburan defendant juga sudah terbukti apabila dapat melahirkan zuriat untuk plaintiff sebanyak 3 orang. Dan hasil rekod perubatan defendant dan pengakuan doktor pakar juga membuktikan kesehatan defendant adalah bertahap normal dan memiliki kesuburan seperti biasa. Oleh yang demikian, dengan rasa rendah diri, khusyuk dan tawaduk, defendant memohon kepada mahkamah yang mulia ini menolak dan tidak membenarkan perintah seperti yang dipohonkan dalam tuntutan plaintiff ini. Mungkin itu saja daripada pihak defendant. Terima kasih Tuan Hakim. Baik, silakan pihak plaintiff. Izinkan saya Tuan Hakim untuk memulakan hujah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Tuan Hakim, pihak plaintiff ada menyatakan hasrat untuk berpoligami atas sebab untuk menambah zuriat. Akan tetapi, defendant yang enggan untuk menunaikan hasrat suami. Akan tetapi, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian si isteri tidak mendatanginya dan suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Akan tetapi, pihak plaintiff mengetahui akan keadaan defendant yang menghadapi penyakit endometriosis, dan plaintiff menganggap itu sebab utama bagi defendant untuk menolak hasrat plaintiff tersebut. Dan disebabkan itu, plaintiff berhasrat untuk berpoligami. Akan tetapi, hasratnya itu telah ditolak oleh pihak defendant. Hasrat itu ditolak atas sebab defendant mengetahui bahawa pihak plaintiff tidak berkemampuan untuk berlaku adil dan mempunyai permasalahan kewangan seperti yang telah dinyatakan defendant di dalam kitab pleading sebelum ini. Akan tetapi, pihak plaintiff telah menolak kebenaran tersebut. Ini kerana plaintiff tahu dia mampu untuk berlaku adil kedua-duanya. Mungkin itu saja daripada pihak plaintiff. Terima kasih Tuan. Baik, dengan ini kami menangguhkan perbicaraan ini dan memutuskan pada petang, iaitu 21 hari bulan Ogos 2020 pada pukul 2:30 petang. Sekian. Bangun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti mana yang telah ditetapkan hari ini adalah penghakiman bagi kes poligami. Sebelum mahkamah membuat keputusan, mahkamah ingin memberikan sedikit ulasan mengenai kes ini. Hak bagi seorang lelaki untuk berpoligami adalah berasaskan kepada hukum syarak dan ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 3 yang menunjukkan syarat utama untuk berpoligami adalah seorang suami itu hendaklah seorang yang mampu dan adil. Mafhumnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara istri-istri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan, mahkamah perlu meneliti kewajaran plaintiff untuk berpoligami sebagaimana yang disyaratkan di dalam Seksyen 23-A-B-C dan -D EUU KIS 2003 sebelum sebarang keputusan dibuat, iaitu dari segi aspek seperti berikut. Yang pertama, sama ada perkahwinan yang dicadangkan itu patut atau perlu. Kedua, sama ada plaintiff mampu menanggung nafkah, tanggungan sedia ada dan nafkah bakal isteri. Yang ketiga, sama ada plaintiff berupaya memberikan layanan yang adil kepada isteri sedia ada dan bakal isteri. Dan yang terakhir, sama ada perkahwinan poligami ini menyebabkan diharar syar'i kepada isteri sedia ada. Jika berpandukan kepada kes tersebut, alasan yang dikemukakan untuk berpoligami tersebut telah memenuhi syarat keperluan untuk berpoligami. Namun, begitu keperluan itu mesti dilihat bersama dengan kepatutan untuk berpoligami seperti mana berikut. Tidak ada justifikasi atau kepatutan diberi mengapa pemohon patut berpoligami. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa pemohon ataupun responden telah gagal memenuhi syarat (A) di bawah Seksyen 23-4 dan dengan kegagalannya mematuhi syarat yang satu ini pun sudah cukup bagi hakim menolak permohonan Wan Muhammad Yusof. Seperti mana berdasarkan hujah-hujah syarak dan undang-undang bertulis, setelah mahkamah meneliti hujah daripada plaintiff dan defendant bertarikh 18 hari bulan Ogos 2020 dan keterangan lisan yang dikemukakan oleh pihak-pihak di dalam perbicaraan 1, 2 dan 3 bertarikh 4 hari bulan Ogos 2020, 11 hari bulan Ogos 2020 dan 18 hari bulan Ogos 2020 serta semua dokumen sokongan yang dikemukakan, maka dengan ini memutuskan dan memerintahkan seperti berikut. Yang pertama, mahkamah menolak permohonan untuk berpoligami oleh pihak plaintiff, dan yang kedua, sekiranya tidak berpuas hati dengan keputusan ini, plaintiff boleh memfailkan notis rayuan dalam tempoh 14 hari mulai dari tarikh hari ini. Maka dengan ini mahkamah perintahkan perintah ini
berkuat kuasa pada tarikh 21 hari bulan Ogos 2020 pada pukul 2.30 petang. Sekian, dengan ini mahkamah ditutup. Bangun. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada pretentif Tuan Hakim. Pihak peguam plaintif ada yang ingin disampaikan? Pihak peguam defendant ada yang ingin disampaikan? Adakah defendant mengetahui bahawa plaintif ingin mempunyai anak lagi? Ya, saya mengetahui. Saya juga masih dalam keadaan yang sihat dan mampu serta ingin melahirkan cahaya mata lagi. Akan tetapi Tuan pulang pada jam 12.30 hari setiap hari Isnin hingga hari Khamis dan juga hari Sabtu. Manakala anak puan yang pertama yang menuntut di sekolah menengah Katong yang terletak di Bandar Seri Begawan juga pada 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Macam mana boleh puan mengambil anak puan? Hai, Assalamualaikum. Saya daripada tim B. I'm one of the leader. Saya Pengarah Mazulana Pengarah Zohar. 19G0003. Saya berperanan di dalam grup B ini sebagai pembuat dokumen penyata tuntutan, penyata pembelaan defendant, jawapan defendant kepada jawapan plaintiff dan juga hujah. So that is my role. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziad bin Haji Abdul Aziz. Nombor kad metrik 17B0124. Saya berperanan sebagai pembuat bil atau telefon rumah dan juga berperanan sebagai salah satu pembantu mahkamah. saya Nurul Nabila binti Haji Maknur memegang ID 17B0126 mengedit bil account. Watak saya sebagai peguam dependen. Saya Nama Hazika mengedit servis kereta dan saya sebagai dependen. Okey. Cut. Assalamualaikum. Saya Syafiqah binti Haji Ayub memegang kad ID 19G0013 berperanan sebagai peguam syar'i defendant dan juga dalam penyediaan dokumen sepina saksi dan bukti kecurangan plaintiff dan juga saya terlibat dalam penulisan skrip. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nina binti Haji Anya. Saya pemegang ID 19G0010. Saya sebagai penulis skrip. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurhasidah binti Abdul Latif memegang ID 19C0004. Saya juga sebagai penulis skrip. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazwan bin Zulazmi memegang ID 17B0107, memegang watak sebagai plaintiff dan saya juga mengedit perbelanjaan kanak-kanak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haziq bin Najis Madi. ID number 17B0011. Mengambil peranan mengedit online shopping dan mengambil watak sebagai hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haziq Adli, sama juga Haziq. Memegang ID 17B0108. Peranan saya itu mengedit insurans potongan dan juga sebagai video editor dan videografi. Say no to polygamy. Nama saya Nur Hidayati binti Haji Muhammad Ali, nombor ID 17B0114. Tugas saya ialah mengedit resep bil air dan research tentang rawatan penyakit endometriosis dan watak saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anisa binti Laini, nombor kad ID 17B0025. Dalam kerja berkumpulan ini, saya mengambil alih dalam mencari dan mengedit bahan bukti iaitu hutang kad kredit. Kemudian mencari dalil mengenai kemampuan suami dari segi waktu, harta dan tanggungjawab. Dan terakhir sekali, saya sebagai saksi defendant iaitu Doktor Pakar Sakit Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadirah binti Abdul Razak. Saya memegang kad 17B0121. Peranan saya di dalam tes meeting ini adalah mengedit atau mengubah suai tentang potongan insuran rumah. Nama saya Nur Ifa Afika binti Abdul Rahman, pemegang kad 17B0021. Peranan saya di dalam meeting ini adalah menyediakan bil handphone, PCSB yang tertunggak dan surat hutang bil yang tertunggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Samsul, pemegang kad 17B0028. Peranan saya dalam syariah ini ialah menyediakan bil internet rumah. Sekian, terima kasih. Nama saya Syazah Mimi binti Abu Asrah, pemegang kad 17B0029. Peranan saya dalam meeting ini adalah menyediakan bil tunggakan elektrik dan bil tunggakan astro. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Dara Fahim binti Masya Ali, 17B0036, mahasiswi tahun 3 Fikir dan Kehakiman. Daripada kumpulan A, selaku pegawai plaintiff. Dan daripada aku dan rakan-rakanku dipertandingkan untuk menyediakan jawapan plaintiff kepada defendant. Dan dari itu aku juga dipertanggungjawabkan untuk menyediakan pekerjaan dan jawapan soalan bayangan untuk plaintiff serta defendant. Saya Siti Munirah binti Hairati, 17B0038 dari tim A, berperanan dalam mengedit kad pengenalan.